Cara-cara memasak ikan kerisi masak asam pedas. 8 hingga 10 ekor ikan kerisi ataupun ikan biji nangka dibersihkan dan digaram kunyit serta digoreng hingga garing ya. Lima hingga 10 biji cili api ditumbuk bersama 3 biji bawang merah dan 3 ulas bawang putih. Dan setengah inci halia bersama sebatang serai diketuk. Ditumislah hingga ia garing ya. Kemudian setelah itu anda boleh menambahkan 3 sudu besar cili bor ditumis bersama ramuan tumisan tadi hingga ia menjadi pecah minyak. Lalulah kacau-kacaukan ramuan tumisan tadi supaya ia tidak menjadi hangus. Sediakan pula air asam jawanya sebesar sebuku ibu jari kaki asam jawa dibancuh di dalam air, diramas-ramas hingga ia menjadi semangkuk air asam jawa. Setelah bahan-bahan tadi semuanya betul-betul menjadi garing dan pecah minyak, masukkanlah bancuan air asam jawa tadi ya. Tambahlah air ke dalamnya mengikut sukatan yang kita perlukan. Sekiranya ingin kuah banyak, buburlah air lebih sikit ya. Kacaukanlah ramuan tadi semuanya supaya ia gaul menjadi sebati semuanya. Setelah semua bahan tumisan tadi menggelegak, masukkanlah ikan yang telah digoreng ke dalamnya ya. Tambahlah perasa Maggi ke dalamnya mengikut sukatan yang secukupnya diperlukan. Tambahkanlah juga secubit garam sekiranya anda suka. Sekiranya anda tidak suka, boleh di skip ya. Kacau-kacau bagi rata. Renyahkanlah bersama api yang kecil selama 10 minit. Kemudian boleh tutup apinya. Bahan-bahan untuk memasak lemak terung dan tempe: 5 hingga 10 ulas cili api, 3 biji bawang merah dan 2 ulas bawang putih ditumbuk halus ya. Setengah inci halia dan 1 batang serai hendaklah diketuk. Masukkanlah air ke dalam periuk mengikut sukatan air yang diperlukan. Kemudian masukkanlah semua bahan-bahan yang telah ditumbuk tadi ya. Biarkan kuah tadi menggelegak selama 3 minit sebelum dimasukkan bahan-bahan sayuran seperti terung dan juga tempe ke dalamnya. 3 keping tempe dipotong dadu dan 3 biji terung bulat dibelah 6. Setelah 3 minit air ini tadi menggelegak, masukkanlah semua hirisan terung tadi satu persatu hinggalah selesai.
Setelah itu bolehlah dimasukkan semua sekali hirisan tempe tadi ya. Lepas itu masukkanlah serbuk kunyit mengikut warna yang kita perlukan. Kita masukkan sikit maka warna kuningnya akan sikit. Jika dimasuk lebih sikit maka warna kuningnya akan kelihatan menyerlah cantik. Kacau-kacaulah supaya semua ramuan tadi menjadi sekata. Kemudian apa lagi? Tambahlah serbuk perasa Maggi mengikut cita rasa yang kita suka. Dan juga secubit garam, itu pun kalau anda mahu. Setelah ramuan tadi dimasak 5 minit hingga sebati, kemudian anda bolehlah menambahkan santan ke dalamnya mengikut sukatan yang anda perlukan. Jika ingin pekat, tambahlah lebih. Jika tidak, buburlah hanya sedikit sahaja. Kemudian kacau-kacau hingga sebati dan rendihkanlah ia di dalam api yang kecil selama 5 minit hingga 10 minit lagi ya, sebelum anda menutup apinya. Boleh menambahkan santan lagi ke dalamnya seandainya diperlukan. Renihkan selama 2 hingga 3 minit sahaja, kemudian bolehlah ditutup apinya. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat sambal belacan yang diperlukan 15 biji cili api bersama setengah inci belacan yang telah dibakar, hendaklah ditumbuk lumat menjadi sebati ya. Kemudian serbuk perasa Maggi ditambah mengikut sukatan secukupnya yang diperlukan. Air asam jawa saya gunakan untuk mengimbangkan rasanya lagi supaya menjadi sedap. Inilah hasilnya sambal belacan tadi yang sudah siap saya buat. Anda juga boleh menambahkan sedikit gula sekiranya anda suka. Nyam-nyam, sedapnya. Memang sedap dimakan bersama ulam-ulaman dan juga nasi yang panas. Sudah siap untuk dihidangkan. Jom kita makan. Okey, kawan-kawan semua, ini yang saya masak tadi. Masak asam pedas ikan cik nangka ataupun ikan kerisi. Masak lemak terung bersama tempe. Dan juga sambal belacan. Sambal belacan air asam jawa. Ulam hari ni tak ada lah. Tak apalah. Okey, sampai doa tuang tu. Ni. Rasa masak lemak dulu ya. Masak lemak ni memang my favorite. Very favorite. Tengok orang selalu makan tempe. Saya jarang makan tempe ni. Tapi teringin kan. Cubalah masak hari ni. Okey, tambahkan dulu nasi sama tempe. Nampak menyelerkan ya. Nampak tak? Kita tak nampak.
sambal ni makan nasi je. Sedap terung. Terung ni lagi sedap kalau kita buat goreng sambal, tapi nak kurangkan minyak ya. Pasal ni dah buat masak asam pedas ni bertumis. Nikmat manakah yang kau dustakan? KKP ni. Kali ini kawan-kawan saya makan kurang ulam-ulaman ya, sebab saya dah ada sayur. Ada ulam petai goreng pedas tu, alangkah nikmatnya. Sedapnya hingga tak terkata. Nyam nyam nyam. Pergi mana-mana langsung batu ni kena bawa.
Marvelous, marvelous, marvelous. Sedap tempe ni ya, tak lemak. Saya jarang makan tempe ni, tapi sekali cuba makan memang teringin nak masaknya lagi. Memang sedap betul tempe ni rasanya. Tempe ni kalau tergoreng sudah jadi lauk, tak payah lauk lain pun sedap juga. Tapi goreng ada perisa. Tempe ni mengandungi sebuah protein ya. Okay, kawan-kawan, nasi saya sudah habis. Harap anda mencuba masakan yang saya masak hari ini. Bahannya senang didapat dan masaknya pun mudah, tak cerewet, ringkas saja. Bye, jumpa lagi.